Apa Atif percaya? Mengenai isu Wahabi, ada setengah orang melabel. Sebelum tu saya nak terangkan, nama saya Haikal Hazi bin Hamidun daripada UMNO Bahagian Segamat Johor. Johor. Terima kasih. Berbalik tadi, soalan pertama tadi mengenai isu Wahabi. Bismillah. Satu tentang isu Wahabi ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu Wahabi ni dia macam cerita hantu, jangan pandang belakang lah. Dia jangan pandang belakang. Belakang tu tak tahu pun ada apa pun, tapi berasa saja macam ada sesuatu. Jadi sebenarnya dia satu agenda ataupun satu kita katakan hantu yang cuba ditakut-takutkan orang dengannya. Wahabi ni berasal daripada disandarkan, perkataan Wahabi itu daripada nama yang dikatakan pengasasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa sejarah dan apa cerita dia? Dia adalah antara orang, boleh dikategorikan sebagai antara bapa kemerdekaan Saudi. Bapa kemerdekaan Saudi, di mana hasil kerjasama beliau dengan Saud, nama Saud waktu jadi Saudi, dengan menetapkan kepada Saud, wahai Saud, kalau kita berjaya bentuk negara Saudi, maka hendaklah engkau jadikan mazhab Hambali sebagai mazhab utama dalam negara ini. Mazhab apa? Hambali, yakni sandaran kepada Imam Ahmad ibn Hanbal. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, maka dia berjaya bentuk satu negara Saudi. Maka diletakkanlah mazhab Hambali sebagai mazhab dalam negara Saudi sampai ke hari ini. Cuma Muhammad bin Abdul Wahhab ni dia banyak menulis, dan tulisan-tulisannya adalah tentang akidah. Tulisan-tulisannya tentang anti syirik, tulisannya tentang anti sihir, tulisan tentang anti tangkal-tangkal, perkara-perkara yang mencacatkan akidah, itu tulisannya paling banyak. Kitab Tauhid, kemudian antara kitab yang popular Al-Usul Thalathah, iaitu 3 prinsip dasar agama, dipetik daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahu jannah. Siapa yang redha Allah itu sebagai Tuhan baginya, Muhammad itu sebagai nabi baginya, agama Islam itu sebagai agama baginya, maka layaklah bagi dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Daripada itu dia karang kitab 3 prinsip utama Usul Thalathah yang membahaskan tentang apa itu Islam, apa itu Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah, mengenal Allah, tentang Rasul, tentang Islam. Dia tulis lagi tentang kasyfus syubhat, membongkar syubhat-syubhat, iaitu tentang bagaimana gerakan kristianisasi untuk nak membongkar syubhat-syubhat orang tentang isu Trinity, tentang hak-hak wanita dan sebagainya. Dia tulis kasyfus syubhat, membongkar syubhat, fokus juga kepada isu-isu dalaman akidah. Tuan-tuan, dia ada banyak ramai musuh. Pasal apa? Ramai musuh kerana bila dia bentuk negara Saudi, sudah semestinya berlaku pertembungan dan peperangan. Bila berperang juga di kalangan ahli mazhab. Dia mazhab Hambali, ada orang mazhab Syafi'i, ada orang mazhab Hanafi. Di penjuru Kaabah, Baitullah, 4 penjuru kita tepi itu, sebelah sini mazhab Syafi'i, sebelah sini salat mazhab Hanafi, sebelah sini salat mazhab Hambali, sebelah sana salat mazhab Maliki. Dia melihat benda ni perlu disatukan, dia tetapkan mazhab Hambali. Macam kita di sini, kita tetapkan mazhab Syafi'i. Tuan-tuan dan puan sekalian, antara projek utama dia roboh kubur, merobohkan kubur. Bukan pergi bongkar kubur orang, tidak. Merobohkan kubur yang dibina lebih tinggi daripada yang asas. Asas kubur dalam hadis Nabi SAW, sahabat Nabi menjelaskan tinggi kubur daripada tanah shibran, sejengkal daripada tanah. Dan kubur itu diletakkan wansib alaihi al-labin, diletakkan di atas kepala kubur itu seketul batu saja, tanda itu kubur. Tapi di zaman itu berlaku, kubur itu dihias. Sedang Nabi SAW telah mengutuskan Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Talib mengutuskan Abu Hayyaj al-Asadi untuk merobohkan mana-mana kubur yang tinggi lebih daripada sejengkal. Maka Muhammad bin Abdul Wahhab, dia faham hadis ni, dia mengambil pendekatan roboh kubur yang lebih tinggi. Maka orang tuduh dia, bagi orang yang tak puas hati, bagi kaki kubur, kaki penyembah kubur, memuja kubur,
tak puas hati kepada dia, maka labelkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merobohkan kubur. Sebenarnya dia bukan pergi bongkar kubur ikut suka. Dah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tapi apa yang berlaku, keganjilan yang berlaku pada hari ini, Muhammad bin Abdul Wahab ni kita kena faham. Dia menyeru kepada mentaati pemerintah Islam yang sah. Sebab itu dia pertahankan kerajaan Saudi. Dia pertahankan kerajaan Saud. Jadi orang takut. Benda ni tuan-tuan dan puan sekalian, orang takut. Orang nampak benda ni, jadi sebab tu di antara punca orang menghentam, mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang tidak benar tentang Muhammad bin Abdul Wahab adalah juga semata-mata kerana isu politik, selain daripada isu akidah. Isu akidah satu isu yang serius. Ada orang, khususnya pertembungan di antara golongan-golongan Sufism dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Golongan Sufism yang mana nak dibangkitkan isu-isu tahlil, isu nisfu Sya'ban, isu Maulidur Rasul. Muhammad bin Abdul Wahab dia tak pernah cakap pun isu-isu ni, kerana dia menulis banyak isu akidah. Tapi pendekatan kerajaan Saudi pada hari ini yang mengambil langkah membahaskan isu bid'ah, membahaskan isu hukum beramal dengan hadis yang lemah. Sekarang ni yang kita duk bertengkar banyak dalam masyarakat, isu kecil-kecil ni tuan-tuan dan puan sekalian, semuanya berpunca daripada tidak selesainya isu takrifan apa itu bid'ah. Satu. Kedua, tak selesainya isu hukum beramal dengan hadis yang lemah, boleh ke tidak. Kalau boleh selesai dua isu ni, banyak isu yang selesai. Lah ni masalahnya, takrif bid'ah nak ikut takrif siapa? Ada orang kata, kami nak ambil takrif Imam Syafi'i. Okey, apa kata Imam Syafi'i macam takrif bid'ah? Al-bid'atu bid'atan, fama wafaqatis sunnah fahiya mahmudah, wa ma khalafatis sunnah fahiya madmumah. Bid'ah tu ada dua. Apa-apa yang bertepatan dengan as-sunnah, itulah yang terpuji. Apa-apa yang bercanggah dengan sunnah, itulah yang tercela. Ada pula orang kata, dak, kami nak ambil takrif bid'ah Imam Asy-Syatibi. Apa kata Imam Asy-Syatibi? Al-bid'atu tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsar bisuluki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudillahi 'azza wa jalla. Bid'ah itu adalah satu jalan yang direka cipta dalam agama, yang mana mereka ciptanya, orang yang menciptanya menganggap apa yang dia cipta itu sesuai, mendapat ganjaran pahala sama seperti apa yang Allah tetapkan, di mana dia bertujuan untuk berlebih-lebihan dalam agama. Ada yang kata, aku tak mau takrif tu, aku nak ambil takrif Ibnu Abil Izz Abdus Salam. Bid'ah tu ada 5. Bid'ah wajib, sunat, makruh, haram, harus. Ada kata tak mau nak ambil takrif Imam Nawawi, nak ambil takrif Ibnu Hajar, nak ambil takrif As-Suyuti, nak ambil takrif. Kalau isu ni tak selesai, isu tahlil tak selesai, baca Yasin malam Jumaat tak selesai, isu Maulid Nabi tak selesai, banyak isu tak selesai. Isu-isu ni tuan-tuan, walaupun kita berselisih, mungkin berbeza pendapat dan pandangan, kita jangan bawa pada perpecahan. Luruskan perselisihan ini dengan etika, dengan adab, hormat menghormati antara satu dengan yang lain, baru boleh hidup dalam harmoni. Ini dak, dapat peluang kira nak balun, balun. Dapat peluang nak balun, balun. Kita tidak mencipta perpaduan. Tuan-tuan, perselisihan adalah satu benda fitrah, sunnatullah. Nabi dah sebut dalam hadis, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup selepas daripada kewafatanku, dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Perselisihan tak boleh elak. Kita berselisih dalam berpakaian, kita berselisih dalam makanan, kita berselisih dalam pilihan kasut, pilihan kenderaan, pilihan isteri, pilihan suami. Tuan-tuan dan puan sekalian, begitu juga dalam beragama, ada benda-benda yang kita berselisih. Cuma kaedah untuk kita mengelakkan perpecahan. Sebab semua perpecahan bermula daripada perselisihan, tapi bukan semua perselisihan membawa pada perpecahan. Bagaimana kita nak uruskan dia? Hormat menghormati. You nak beramai, beramai. Tuan-tuan, kita kena ingat lah, kalau nak ikut apa yang kerajaan Melaka buat, Jaim, Jabatan Agama Islam Melaka buat, apabila dia pergi roboh kubur di mana? Di Pulau Besar. Kerajaan Melaka nak ikut, Jaim tu kira Wahabi lah tu. Wahabi besar. Pasti apa pasal pergi roboh kubur? Muhammad bin Abdul Wahab buat benda yang sama. Kalau nak ikut, apabila JAIS, Jabatan Agama Islam Selangor, tangkap Syiah, tuan-tuan, gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, gerakan ulama-ulama di Saudi yang dikatakan Wahabi pada hari ini, mereka lawan dengan Syiah habis-habisan. Syiah sangat benci dengan Wahabi. Jadi JAIS adalah Wahabi. Adakah JAIS Wahabi? Jadi jangan mudah kita nak label bila orang sama satu benda dengan kita, oh dia Wahabi. Ini semua cerita-cerita hantu, kum-kum, tuan-tuan dan puan sekalian.
Jadi saya kira benda tu tidak ada masalah. Cuma saya katakan tadi, perselisihan adalah perselisihan. Bagaimana cara kita nak meluruskan agar tidak membawa kepada perpecahan. Perpecahan kita benci, perpecahan kita anti. Wallahu a'lam. Aku adik cuyo.